muda yang dikatakan agak ekstremis sekarang ini. Banyak faktor ataupun banyak perkara ekstremisme yang mereka lakukan, contohnya dalam hal-hal berpolitik, contohnya penglibatan mereka dalam gerakan-gerakan tertentu ataupun tindakan-tindakan yang kita lihat di luar daripada norma kita, itu pun ekstremis juga. Jadi bagaimana perkara itu boleh berlaku dan apa sebenarnya punca, bagaimana agaknya kita boleh menarik kembali golongan belia kita ni kepada satu era di mana belia-belia kita ni mempunyai pemikiran yang kritis, yang baik, tetapi tidak melampaui kepada sesuatu keadaan. Jadi untuk perbincangan itu kita undang ke studio Profesor Madya Dr. Ismail Suhalman, pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau nak cakap pasal ekstremisme ini besar skopnya tu kan. Dan kita tumpukan kepada golongan belia, golongan muda. Sebelum kita pergi hal-hal yang lain ataupun lebih dalam perbincangan kita ni, kita nak lihat apa punca berlaku ekstremisme ini dalam kalangan belia kita. Adakah sistem pendidikan tak cukup bagus? Okey, sebelum tu saya nak berikan apa maksud ekstrim ataupun pelampau lah. Dalam bahasa mudah cakap melampau-lampau. Jadi ekstrim ataupun satu tindakan yang melampau ni adalah merupakan satu tindakan ataupun tingkah laku yang melampau-lampau lebih daripada batasan. Dan kadang-kadang dia ada dua perkara. Sama ada dia terlampau memuji ataupun terlampau membenci. Jadi ada dua perkataan itu boleh berlaku. Tetapi sebenarnya apabila kita bercakap tentang remaja atau belia sekarang ni, dikatakan terlalu banyak tindakan-tindakan yang melulu yang dibuat melalui media sosial yang kadang-kadang melampaui batas hingga menyebabkan wujud banyak masalah ataupun senario yang berlaku di saat-saat ini. Kalau kita lihat dari segi cara, sebagai contohnya, sekarang kita bercakap tentang Islamic State sebagai contoh, ataupun IS. Di mana dia sekarang banyak bermula dan juga bergerak di Syria dan juga di Iraq. Dan sehingga sekarang ini pun dikatakan banyak remaja dan juga orang daripada Indonesia ni dah mula ke negara Arab berkenaan tu kerana nak mengikut tindakan IS yang sebenarnya mereka tidak kaji dulu apa sebenarnya IS itu. Tetapi setelah kita melihat dan juga pihak daripada kerajaan Malaysia telepon mengeluarkan fatwa bahawa IS ini tidak dibenarkan dan agak melampau dari segi beragama Islam. Sebabnya sedangkan dalam Islam kita menganjurkan kesederhanaan, dan adil dan juga bersifat sederhana dalam hal beragama. Sebabnya negara Islam kita memperkenalkan dipanggil sebagai wasatiyah itu. Kesederhanaan itu. Bukan nak terlalu ekstrim, tidak terlalu lemah sangat. Jadi apabila sebenarnya daripada remaja ataupun pihak tertentu yang sanggup pergi ke negara itu semata-mata konon-konon fisabilillah, tapi sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh IS sebagai contoh nampaknya bertentangan dengan pendekatan Islam yang sebenar. Sedangkan dari segi Islam kita hendak supaya bukan bermusuhan, bukan ganas begitu, tetapi daripada apa yang kita lihat dan juga apa yang kita baca di akhbar, cara tindakan dilakukan oleh IS itu nampaknya hingga tahanan itu dibuat tindakan membunuh secara kasar dan sebagainya. Jadi itu perkara dianggap melampau lah. Dan kalau di Malaysia ni kita lihat banyak pendekatan-pendekatan yang akhir ini kadang-kadang menggunakan sosial media untuk tujuan tertentu. Sama ada untuk politik, sama ada untuk mereka mendapatkan perhatian ataupun ingin mendapatkan populariti. Contohnya sampai satu tahap kalau kita lihat bendera kita ni, Jalur Gemilang ini dibakar. Kerana diterbalikkan, diinjak dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan yang bersifat ekstrim ini nampaknya bertentangan dengan undang-undang kita. Kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan, kita ada akta. Itu sebabnya apabila kita memperkenalkan akta POTA ni, saya amat menyokong penuh lah. Kerana banyak tindakan-tindakan yang nampaknya begitu ekstrim tidak dapat kita tangani tanpa ada satu akta keganasan itu. Tapi soalnya kan Prof, adakah ianya merupakan satu trend global di seluruh negara dunia ini juga berlaku masalah tersebut, golongan belia mereka yang ekstremis, ataupun ianya hanya berlaku di rantau kita sahaja, di Malaysia sahaja mungkin? Yes, memang keadaan ekstremis itu ada. Di negara di US atau di UK dan juga di negara-negara Eropah,
Ada mereka juga yang ekstremis dari beragama. Contohnya golongan tertentu pada bulan-bulan tertentu, mereka berkumpul macam masa Halloween itu, dan kadang-kadang mereka sampai sanggup membunuh satu keluarga, membunuh diri. Kerana bagi mereka segalanya dah bersalahan pada mereka. Dan taklah macam tak ikut lagi agama lah. Jadi lebih baik dia mati, mereka membunuh dengan anak-anak sekali yang tidak berdosa itu pun sama-sama membunuh dalam satu majlis ataupun dalam satu perayaan begitu. Berbicara begitu. Dan ekstremis ini sebenarnya memang betul. Dia satu gejala dunia lah. Senario yang berlaku di sana sini. Ya, ada yang melampau dari segi aspek. Contohnya kalau kita lihat baru-baru ini di Perancis sebagai contoh, bagaimana diserangnya beberapa tempat, ada setengah wartawan yang kena dan sebagainya, kerana dianggap bertentangan dengan nilai dan budaya yang ada pada golongan atau kelompok yang ekstremis ini. Jadi itu sebabnya golongan pelampau ini perlu kita kawal. Kita perlu pantau, kita perlu analisa dan kita kena membenting, membuat satu perkara yang menyebabkan orang tidak lagi bergerak. Adakah puncanya disebabkan semakin banyak ilmu yang kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapat menjadikan kita lebih ekstremis kepada sesuatu hal? Okey, analisis yang saya lihat, sebenarnya tindakan ekstremis ni dia agak ada jangka masa kerana selalunya ekstremis tidak berpanjangan. Dia sampai satu tahap mereka dah penat, mereka dah letih, dia akan down kerana apabila tidak dapat sokongan dan juga ada undang-undang tindakan-tindakan oleh pihak berwajib terutamanya daripada keselamatan, maka yang ekstremis ini akan berkurangan. Tetapi kalau kita tak kawal, mereka akan merebak, mereka akan menggunakan pendekatan khususnya sekarang sosial media. Contohnya kalau kita lihat baru-baru ni kan, Zul, kita lihat di mana ramai orang yang nak pergi ke Iraq, pergi ke Syria. Ya, ada dua perkara, sampai wanita pun nak pergi. Daripada apa yang kita lihat di sini, mereka melihat melalui sosial media, mereka tak tahu apa benda yang berlaku benar. Tapi melalui apa dakwah ataupun cara mereka membuat propaganda itu, diberi satu dunia untuk mengatakan bahawa datang sini untuk berjihad dan sebagainya kan. Tapi orang yang mungkin jiwa dia tidak ada ketetapan itu dan mereka tak memahami satu-satu fakta, akhirnya mereka sanggup pergi ke negara-negara yang berkenaan itu untuk berjuang. Itu yang saya katakan tadi. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita nak tahu, kita belajar tentang sesuatu isu itu menyebabkan kita jadi ekstremis berbanding dengan orang biarlah apa nak jadi pun, dia tak baca sangat, dia tak ikut sangat, jadi dia tak jadi ekstremis tu. Itu sebabnya kita ingin nyatakan bahawa dalam media ni dipanggil ada media literasi. Celik media. Kita kena tahu fakta, kita kena tahu apa konten, kita tahu mesej, kita kena memahami baru kita nak viral ke, nak ikut ke, nak pergi ke, kena kaji dulu. Sebab tu sebabnya dalam satu kajian media, dia tak boleh melihat pada satu-satu bahan. Dia kena lihat pelbagai bahan. Contohnya macam kita bacalah soal mana pun tak nak baca. Tapi tak boleh percaya satu taksub terus. Kata itulah dia, tak boleh. Kita kena open-minded. Kita kena lihat pelbagai perspektif. Baru kita dapat menilai, baru kita mengkaji dan kita buat keputusan. Maka keadaan yang berlaku ialah macam ni. Saya fikir, adakah mereka ini berkemungkinan dia hanya terlalu taksub pada satu website, contohnya satu blog, tengok mungkin handsome pula tu, mungkin dia janji datang sana dapat macam-macam dia punya cara mereka propagandit. Akhirnya orang yang tidak tahu asal usul ni, dia akan datang sana dan akhirnya mereka terpengaruh dan akhirnya menjadi macam quote-unquote pengganas. Itu yang kita takuti dari segi tindakan pelampau atau ekstremisme. Baik. Orang macam Prof, macam saya yang buat pengajian media, kita tahu kalau kita baca pun kita tahu boleh menilai lah yang mana satu betul, yang mana satu kita nak perlu kaji dan sebagainya. Tapi bagi orang kebanyakannya yang tidak celik media ini tadi, bagaimana kita nak bantu mereka? Okey, itu sebabnya kita pertama sekali kita memahami pada asal satu-satu bidang. Contohnya kalau kata kita berbalik kepada persoalan ekstrim ini, kita kena kaji sejarah dulu. Kita kena lihat dulu apakah sebenarnya ceritanya. Dan asal usul galuh tu dia punya dari segi bermula sampailah keadaan itu berlaku. Kadang-kadang kita ambil jalan tengah. Selalunya orang yang belajar tak berguru ni masalah ni, Zul. Itulah. Dia kadang-kadang hanya ikut pada media. Itu sebabnya dalam Islam, dalam cara kita berdidikkan, belajar perlu berguru. Kena ada dia punya ni. Jangan ambil terus tengah-tengah, tak tahu asal usulnya. Jadi kadang-kadang ada setengah daripada tindakan orang yang mungkin dia dah taubat dulu, dia agak jahat. Tetapi bila dah pergi nak buat satu kali, dia dah empat satu bahan tu, dia cakap, inilah yang dia nak pergi. Sedangkan dia dah tersalah jalan ni.
Atau sebab kita berbalik dan merujuk kepada pakar-pakar tertentu. Kita kena jumpa orang-orang yang faham tentang agama, tentang apa maksud sabilillah dan sebagainya. Dan kalau saya nak cakap lebih lanjut lah dengan pelampauan, tindakan perlawan ataupun ekstrim yang ini, juga berlaku pada politik. Okey, sekejap lagi kita sentuh tentang bagaimana politik juga ada tindakan-tindakan melampau ni. Dan bercakap tentang soal guru ni, inilah Prof ialah guru saya. Saya belajar dengan guru ni, sebab ada guru kat sebelah pun ada. Sampai sekarang guru saya ada kat sebelah. Okey, baik, kita nak lihat terlebih dahulu komen daripada orang ramai tentang isu ni. Ramai budak-budak, remaja terutamanya sekarang ni terjebak dengan gejala-gejala yang bukan-bukan lah. Jadi bagi pendapat saya lah, sebenarnya salah satunya memang betul media sosial. Banyaknya pelajar terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Kadang-kadang diorang tanpa buat kajian tau. Diorang tahu benda tu just info daripada kawan-kawan yang tak betul, and then diorang percaya dan diorang sebarkan tanpa usul periksa, tanpa buat satu kajian. Ekstremis, orang yang saya anggap salah faham lah tentang ideologi, dan dia punya kerja yang tak patut kena ada lah. Media sosial ni banyak kepada situ lah, macam Facebook, Twitter macam tu lah. So mungkin pengaruh itu adalah lebih menyumbang kepada yang ni lah. Dia senang terpengaruh sebagai golongan muda yang lebih kepada, kalau kita tengok dekat Malaysia kan, lebih yang melibatkan adalah golongan muda dalam bawah 30-an macam tu lah. So mungkin yang dipanggil sebagai dia punya bentuk matang tu tak ada. So mungkin dia punya yang pengaruh tu lagi kuat lah. Pada pandangan saya, ekstrim ini tak bagus lah, sebab dia akan memudaratkan kepada keamanan negara punya. Sekarang ni negara kita banyak media sosial kan, pemikiran anak muda kita ni senang terpengaruh dengan benda-benda macam ni lah. Itu dia, ekstremis ni memang tak bagus kan. Sebab itu dalam Islam kita sebut tadi wasatiyah, kesederhanaan dalam semua hal, bukan agama sahaja, dalam semua hal. Kalau kita makan pun jangan makan berlebihan, kita makan ikut kemampuan kita boleh ambil makanan tersebut kan. Jadi itulah ceritanya. Bukannya kita boleh buat sahaja mengikut apa yang kita fikirkan, tetapi tidak melihat kepada kemampuan kita menerima sesuatu itu. Baik. Tadi kita nak sentuh berkenaan dengan politik. Kita bukan saja melihat dalam konteks yang lebih besar seperti IS itu, tapi dalam konteks politik tempatan kita pun ada juga tindakan-tindakan pelajar kita yang ekstremis juga kan. Contohnya menurunkan gambar pemimpin dan sebagainya, turunkan ini, menginjak bendera dan sebagainya. Ini pengaruh dari luar yang sudah masuk kepada masyarakat kita, atau macam mana tindakan ekstremis itu? Sebenarnya dari dalam pun. Dalam pun ada. Kalau pemimpin yang dia menguar-uarkan, menghasut, dia ada satu sifat lagi dipanggil pembencian, membenci pada pihak-pihak tertentu. Jadi ekstremis macam ni, kalau diikut dan orang itu dah taksub dengan satu pemimpin, Waimah apa dia cakap dia akan buat, dan budak-budak ni selalunya memang ikut arahan. Kalau tak ada arahan, tak akan buat pun. Jadi kalau kajian saya lalu lihat di banyak pilihan raya, ni nak buat pilihan raya di Rompin dan juga Matampau. Kadang-kadang tindakan matu berkempen tu kerana terlalu banyak ekstremis yang berlaku. Sedangkan dia ada tata susila tu mengikut akta di bawah Terujanjaya Pilihan Raya. Ada waktu berkempen tu dia ada dia punya disiplin-disiplin berkempen, peraturan-peraturan dia telah tentukan. Tetapi kadang-kadang terlalu ekstremis ni kadang-kadang menyebabkan membenci, membuat-buat, menyebabkan pihak lagi satu bertambah geram, dan berlakulah banyak pergaduhan. Banyak berlaku pergeseran. Kadang-kadang waktu penamaan calon lagi dah ada ejek mengejek sebenarnya. Menjerit sana dengan menggelarkan orang itu ini, melabelkan itu dan sebagainya. Itu semua dianggap sebagai terlalu melampau. Jadi nasihat saya contohnya pada PRK kedua ini, kita harap kepada semua pengundi dan juga mereka yang jadi tentera ni supaya jangan terlalu ekstrim dari segi berkempen ini. Sebab kita dah matang sebenarnya. Kita masyarakat demokrasi yang memang tahu tentang berkempen dan sebagainya. Tapi bila sampai satu tahap, kadang-kadang kita lupa diri. Kita macam kata orang dah lupa daratan lah kan. Hingga sanggup membuat apa saja untuk dapatkan kemenangan dan sebagainya. Tetapi satu yang saya perhatikan, kadang-kadang banyak sangat
cara pemimpin-pemimpin dalam ceramah yang terlalu ekstrim, ya. Kadang-kadang masa bagi ceramah tu dia lebih membenci, menghasut, menyebabkan pendengar-pendengar tu rasa seronok lah bila benda-benda macam tu. Orang memang bagi tepukan lah. Tapi dia tak pernah fikirkan bahawa tentang, satu, kita sesama Islam. Yang kedua, kadang-kadang apabila kita membuat cara begitu, kempen-kempen begini, akhirnya kita nampak bahawa itulah lambang satu-satu parti politik. Kalau cara politik kebencian itu dijadikan satu azimat dalam mana-mana pilihan raya, dan akhirnya orang akan menjadi penilai yang terbaik untuk mengundi mana yang terbaik. Tapi macam mana boleh Prof katakan yang kita sudah matang, tetapi bila tindakan-tindakan ini, golongan-golongan belia ini melakukan tindakan ekstrim itu kita sifatkan sebagai tidak matang pula. Okey, kadang-kadang matang ini satu perkara yang begitu. Tetapi untuk nampak lebih matang, populariti itu dia melampau. Jadi melampau tu saya katakan tadi, dia boleh terlalu memuji sangat atau terlalu membenci sangat. Jadi tindakan ekstremis yang macam ini, kadang-kadang dia nak memuji satu-satu orang tu hingga melampau-lampau, akhirnya dianggap mereka itu nak dapatkan meraih undi atau sebagainya kalau dalam undi. Tapi kalau tindakan sekarang ni contohnya, ada sosial media, dia macam mana boleh ambil gambar sendiri dia yang syuting. Nampak dalam blog, dalam YouTube. Maksudnya, dia nak jadi mereka tu viral dan jadi popular. Dan yang terkini, bila ada satu orang yang dah mula petikai azan, itu kenyataan jelas nampak bahawa dia memang saja membakar isu-isu yang bersifat perkaman di situ. Ada, itu sebab kita ada OSA ni. Alhamdulillah OSA itu tidak dihapuskan, tapi dia lagi dikuatkan. Jadi kalau tanpa akta ni, cuba fikirkan apa yang akan berlaku pada Malaysia ini. Kerana terlalu banyak yang kematangan berdemokrasi hingga menyebabkan ekstremisme itu meningkat-ningkat di akhir ini. Okey, baik. Ya. Barangkali ini soalan terakhir saya berkaitan dengan kita tahu dalam parti-parti politik ini mereka ada tentera-tentera mereka sendiri, ada gerakan mereka sendiri. Jadi masing-masing itu memainkan peranan mereka dalam media sosial, ada cyber warrior mereka sendiri kan. Jadi dua pihak ataupun 3, 4, 5 pihak ini yang nak bertanding contohnya masing-masing mempertahankan. Jadi bila dah ada tugas, maka kena buatlah tugas kita. Jadi tugas kita tu ialah mempertahankan. Wak Imam orang kata apa pun kita tetap tahankan. Jadi macam mana? Itu senarionya sekarang. Okey, itu dipanggil sebagai cyber war. Dalam mana-mana pilihan raya pun memang berlaku perang media dan perang propaganda. Masing-masing nak membujuk, mendapatkan raih undi dan sebagainya, menggunakan apa saja mekanisme yang sebaik mungkin. Adakah itu ekstrim? Itu tidak. Kalau seandainya setakat dia menggunakan benda yang dibenarkan, tidak macam masalah. Tapi akan menjadi ekstrim kalau dia dah mula mengejek, menghina, menghasut tanpa ada bahan bukti. Sebagai contoh. Saya cukup rasa tertekan apabila saya lihat selalunya pihak-pihak tentu asyik menuduh rasuah. Sedangkan tak ada buktinya pun. Mengatakan itu penyelewengan, tapi show the bukti tak ada. Jadi ini dianggap sebagai ekstrim. Dari segi aspek tertentu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita juga ingin ingatkan kepada parti-parti politik ini supaya kalau pemimpin dia behave dan juga berdisiplin, cara dia membawa cara berkempen sebagainya, mungkin anak bawah ni tidak akan sampai macam tu. Tapi kalau pemimpinnya dia menyemarakkan api, kan, masa pilihan raya memang sedap cakap, siapa tak suka mengutuk kan. Tapi akhirnya yang bawah ni akan mengikut. Jadi saya berbalik kepada persoalan tadi, ekstremis ni akan bermula daripada juga pemimpin. Tetapi kita sebagai orang yang menjadi orang yang ada bersifat aktif, kita bukan pasif yang boleh terima saja apa. Kita boleh berfikir sendiri. Sebabnya akhir kata saya ingin katakan, berfikir dulu sebelum melakukan sesuatu, dan akhirnya kalau kita terlalu ekstrim atau terlalu melampau dalam tindakan kita, sebenarnya dia akan merugikan negara dan keselamatan kita akan terjejas. Baik, itu menyimpulkan perbincangan kita, perbincangan yang ringkas pagi ini. Tapi